Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, ya, malam ini kita nak mengupas sikit tajuk dia ialah mengepung budaya kesyaitanan (2) tugas utama di tahun baru. Tugas utama di tahun baru. Kena kaitkan juga kita punya azam tahun baru ni, insya-Allah. Azam kita, azam tuan-tuan, azam saya, kita nak perangi habis-habisan syaitan-syaitan, iblis-iblis yang nyata yang tak nyata ni, tuan-tuan puan, insya-Allah. Jadi atas nama itulah malam 1 Muharram ini, masya-Allah tuan-tuan, tahun baru hari ni, tuan-tuan. Tahun baru tambah tua saya, tuan-tuan, tambah uban tambah tua. Tapi amal tambah muda, amal tak tua-tua lagi lah Ustaz. Ni susah ni Ustaz, susah betul. Kita nak betul-betul nak bersandar dengan Ustaz Syahdan ni. Macam mana nak beramal ni betul-betul ni. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, malam ni kita berbincang tajuk itu, macam mana nak memerangi syaitan itu. Dan di keliling kita, tuan-tuan, yang nyata, yang tak nyata. Begitu banyak, tuan-tuan dan puan. Dan mereka ni tidak nampak, kita tak nampak, tak nyata. Macam COVID-19 jugalah, pandemik itu tak nampak. Tapi saya tidak mengatakan pandemik itu syaitan. Tapi tuan-tuan dan puan, itulah dia yang perlu kita berwaspada hari-hari, tiap masa, tiap saat, tiap minit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. We got to guard ourselves, guard ourselves. Supaya kita tidak tertipu dan termasuk dalam perangkap syaitan dan iblis yang begitu intelligence. They are so intelligent, very acute. Dia punya mind ni so acute. Hebat mereka itu. Dia dalam hadis disebutkan dia boleh datang daripada depan, boleh datang daripada belakang, boleh datang daripada kiri, boleh datang daripada kanan untuk mengepung kita, tuan-tuan dan puan. Jadi permasalahan ini agak besar. Mungkin kita tidak habis dengan satu sesi, mungkin kita sambung lagi dengan sesi 2, sesi 3, sesi 4. Sebab perkara ini memang besar dan kecil. Siapa mengatakan memerangi syaitan ni perkara kecil, agaknya mungkinlah sebahagian daripada diri kita ni ada juga diri-diri syaitan begitu. Jadi saudara dan bersama dengan kita ni ada 2 orang yang tak perlu diperkenalkan. Yang seorang ni dah dekat 3 kali dah bersama dengan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami, dan Rahman bersama dengan kita. Alhamdulillah, banyak yang kita nak bertanyakan kepada beliau, banyak kita nak mendengarkan apa ulasan-ulasan beliau mengenai tajuk yang dibincangkan pada malam ini. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, tak asing lagi lah, orangnya putih kebermerahan, orangnya handsome, tak makan tua, memang muda pun, tuan-tuan dan puan. Suara nyaring, suara merdu, berdakwah siang malam, pagi petang, masjid ke masjid, surau ke surau, madrasah ke madrasah. Tuan-tuan, inilah dia, tuan-tuan, namanya Ustaz Akil Hai. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya dah kenal agak lama dengan dia. Dah lama juga tak berjumpa, sejak Ramadan bila entah kita jumpa di surau Damansara Perdana. Benar. Tuan-tuan yang menteri sekalian, insya-Allah kita akan meneruskan program ini. Kita akan habiskan program ini nanti, tuan-tuan, dalam sekitar pukul 10.30. 10.30 kita akan habiskan program ini. Kalau misalnya nampak tu, tuan-tuan, nampak tu dia punya dah betul-betul ada zuk je, tuan-tuan, mungkinlah kita lebihkan 10 minit begitu daripada 10.30 itu, insya-Allah. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami dalam masa 5-6 minit atau 3-4 minit begitu untuk memberikan mukadimah kepada tajuk yang dibincangkan ini. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang berbahagia Al-Fadhil
Datuk Dr. Hassan Ali yang menjemput saya berkongsi ilmu. Kalaulah tidak kerana beliau, tidak akan saya on air bersama dengan beliau. Dan saya hormati kami pernah berduet sama juga dalam sembang santai di masjid Surau Jumaat Damansara Perdana. Itu tempat tinggal Ustaz Akil Hai. Allah Akbar. Amin. Kita bertemu di apa kata medan yang lain kali ni. Alhamdulillah. Oleh Datuk Dr. Hassan Ali, mudah-mudahan Allah permudahkan segala niat dan hajat Datuk Dr. dan Al-Fadhil Ustaz Akil. Amin. Soalan yang ataupun perkongsian pada malam ini, suka saya ingin mengatakan dahulu yang pertama, mudah-mudahan kita bertemu dengan tahun yang baru ini, tahun yang dahulu sudah goodbye, sudah tinggalkan kita. Kalau dalam lagu tu, jangan kau ucap selamat tinggal. Nyanyi juga Ustaz. Ini bahaya ni. Tak boleh cari makan lah Akil. Tak boleh cari makan Akil. Habis. Sila Ustaz, sila. Jadi apa yang kita berhadapan pada tahun ini, mudah-mudahan kita berhadapan dalam tahun dalam keamanan. Kita berhadapan dalam tahun kasih sayang. Kita berada di hadapan kita perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang secukupnya. Mari sama-sama kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana inda husni zanni abdi bi, falyazunnu bi ma syaa." Aku ada pada sangkaan hamba-Ku, maka sangkailah aku dengan apa yang kamu sangka. Maka mari sama-sama kita semua yang ada dalam program ini, audiens yang mendengar semua yang di dalam online ini, Facebook live ini, kita semua letakkan bahawasanya sangka baik kita dengan Allah, semuanya kebahagiaan, semuanya kasih sayang, semuanya kecintaan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita jangan lupa kita ada musuh. Seperti mana yang Datuk sebut tadi, musuh. Kita ingat kembali, siapakah orang pertama yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan musuh tersebut, iaitu syaitan. Tetapi asalnya iaitu iblis. Iblis ini, kalau kita ingat, iblis ni bukan hamba Allah yang memang lalai ataupun leka ataupun pembuat maksiat. Kalau kita lihat sejarah, iblis ini asal namanya Azazil. Azazil iaitu nama iblis yang sebenar. Azazil ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan sebab ego diri manusia, tak boleh menerima teguran ataupun tak boleh ada orang lain daripadanya, maka akhirnya lahirlah iblis. Sebab itu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Allah Adam AS, bermulalah peperangan syaitan, peperangan iblis dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Al-Insan ataupun manusia. Kemudian kita lihat bagaimana manusia itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya mereka sentiasa berta'awuz, sentiasa meminta kepada Allah pertolongan. Kita tidak mampu melawan syaitan, kita tidak mampu melawan iblis, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita menyatakan wa qur rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini zikir yang bagus ataupun ini defend yang bagus untuk penjagaan diri kita daripada gangguan syaitan. Bacalah rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, lindungilah aku daripada hamazati syayatin. Hamazah ini maknanya bukan yang zahir macam kena lempang ke ataupun kena tumbuk ke, kita rasa. Tapi ini adalah desiran, hembusan syaitan. Sebab itu kita tahu ada penyakit was-was. Hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan aku minta perlindungan Engkau ya Allah daripada apa-apa yang mendatangi. Maka di sini kita lihat
bahawasanya sebagai hamba Allah Subhanahu Taala kita ada dua musuh yang memang nyata, iaitu iblis, syaitan, tetapi mereka tidak nampak, cuma mereka desas ataupun berbisik-bisik, berbisik-bisik, membuat dosa, membuat kesilapan. Maka sebab itu kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam, abauna, bapa kita, iaitu bapa kepada seluruh hamba Allah Subhanahu Taala, bagaimana dia diuji oleh Allah Subhanahu Taala dan bagaimana ia meminta pertolongan di sisi Allah Subhanahu Taala. Allah yang sebaik-baik memelihara kita, Allah lah sebaik-baik menjaga kita. Maka inilah lebih kurang permulaan saya, Datuk Dr. Hasan Ali. Alhamdulillah, cantik Ustaz, cantik. Ustaz dah pergi dia punya kronologi sikit daripada iblis, Nabi Adam, anak-anak Adam dan sebagainya. Ustaz telah meyakinkan kita bahawa kita nak meninggalkan 1441, malam sekarang ni sudah 1442, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perlindungan Allah, dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, inilah perkara-perkara yang boleh menjadi pendinding dalam peperangan kita. Inilah perisai, tuan-tuan, perisai yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah dengan mukadimah yang cantik daripada Ustaz Ahmad Syahdan, kita boleh meneruskan program ini seterusnya, dan saya nak berpindah kepada yang berbahagia Ustaz Akil Hai. Ustaz, kalau kita tengok ini teknologi yang begitu canggih sekarang ni, teknologi telekomunikasi, teknologi televisyen dan lebih daripada televisyen, teknologi gadget-gadget dan berbagai-bagainya. Syaitan telah menggunakan teknologi ini sebaik-baiknya, Ustaz. Ciptaan-ciptaan ini adalah merupakan ciptaan-ciptaan yang di depan, yang di belakangnya diusulkan oleh syaitan-syaitan untuk menidakkan manusia, untuk meramaikan penduduk-penduduk neraka, bukan meranaikan penduduk-penduduk syurga. Sebab mereka akan menjadi seluruhnya syaitan dan iblis mendiami neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, dalam keadaan sekarang ni kita tengok kita ambil sajalah gadget-gadget yang boleh akses dengan telefon mana-mana pun kita boleh akses. Yang ditegah oleh Allah judi, tuan-tuan, kasino dalam rumah kita. Kasino dalam poket kita, tuan-tuan. Kasino dalam poket kita. Ditegahnya berzina, apa yang tak ada? Apa yang tak ada kita mendekati zina? Apa yang tak ada, tuan-tuan? Kita buka saja, tuan-tuan, anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun dah tengok, tuan-tuan, pop up. Dia ada pop up dia. Berbagai-bagai, ada yang tidak ada sulas-sulas benang pun pop up itu. Tidakkah itu menghampiri zina, tuan-tuan dan puan? Pun dalam poket kita. Zina dalam poket kita. Semua tentang hiburan, tuan-tuan. Hiburan, minta maaf, Akil Hai. Akil Hai ni lain, tuan-tuan. Dia lain. Saya jumpa dia di masjid. Saya jumpa dia semayang. Saya jumpa dia jadi imam tarawih. Masya Allah, tuan-tuan. Kan Satu lagi Nash. Nash akan datang kat sini dan 2 malam lagi. Nash pula akan datang kembali. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, dengan adanya perkara-perkara ini, dengan adanya pula satu sistem yang ada untuk mempengaruhi manusia, memang peralatan-peralatan itu dibuat, dicipta oleh orang Yahudi kebanyakannya, tuan-tuan, untuk menipu kebanyakannya orang Islam. Orang kampung, orang bandar, tuan-tuan, tak tahu apa benda pun. Tapi mereka menggunakan itu sebagai alat mempromosi, tuan-tuan, budaya syaitan dan iblis ini. Persoalannya, kalau boleh Ustaz Akil Hai panjangkan sikit lagi tentang pengaruh perkelilingan ini yang menyebabkan usaha mengepung itu semakin sukar bagi kita. Sila Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Syukran jazilan. Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Haji Hasan Muhammad Ali yang menjemput ana buat kali kedua dalam medan ilmu kita. Barakallah. Juga marhaba kepada Al-Fadilatul Syekh muallim kita Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Kali kedua juga kami bersiaran secara online, insya-Allah. Hari itu di surau dan hari ini bersama dengan program Husnul Khatimah. Masya-Allah. Sebelum anda jawab Datuk, soalan Datuk tadi itu memang dah sebenarnya masuk gear 3 4 dah, Datuk. Memang cantik Datuk. Cuba anda nak relate dengan mukadimah Ustaz Ahmad Syahdan sebentar tadi mengenai maudhu' yang kita bincangkan, iaitu tajuk kita membenting apa tadi Datuk?
kita punya tajuk kita Mengepung budaya kesyaitanan. Mengepung Tugas budaya. utama di tahun baru. Tugas utama kita di tahun baru. Itu dia, mengepung budaya kesyaitanan. Tajuk ni agak brutal ya, agak macam agak macam bila sebut syaitan ni semua orang takut Datuk. Betul, Tapi dalam waktu yang sama, macam Datuk kata tadi, syaitan itu berubah kepada elemen-elemen yang lain yang mana tidak menyerupai apa yang kita tahu dahulu. Mengikut peredaran masa sebagaimana disebut tadi, Ana nak juga menambah sepotong dalil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syayatin wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara seluruh. Bila seluruh ni maksudnya seluruh kehidupan kita. Norma baru, norma lama, norma masuk dalam alam barzakh, norma masuk di yaumil mahsyar, semuanya dalam sibghatullah. Hendaknya begitu insya-Allah. Itu impian kita. Sebab itu dalam nak masuk menjadi golongan yang beriman kepada Allah tadi disuruh masuk oleh Tuan Penghulu Dunia ini, ada musuh yang nyata. Disebutkan tadi bahawasanya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahawasanya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata. Jadi kadang-kadang kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, kadang-kadang kita ialah sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada turun naik nafsu-nafsi iman dan sebagainya. Ini kadang-kadang menyebabkan kita menyangka ini musuh aku, itu musuh aku. Tapi disebut oleh firman Allah Subhanahu Taala, qat'i disebut di situ bahawasanya syaitan itulah musuh kalian yang nyata. Jadi sebab itu apabila disebut syaitan ini musuh yang nyata, sudah tentulah kita menyorot kembali balik. Sebenarnya Ana lebih kepada dalam menjawab soalan Datuk tadi, menerusi satu perkara yang sememangnya menjadi suatu norma baru juga bagi kita. Macam kita yang berumur mungkin sekarang ini kita lebih tertumpu pada golongan Z, Datuk. Because golongan Z ini golongan yang memang terdedah dengan media sosial. Mereka kenal gadget. Kadang-kadang kita ni pun tak berapa mahir penggunaan gadget-gadget ni. Tapi bagi mereka, bagi saja semenjak sedari kecil lagi mereka dah tahu dah nak kontrol gadget-gadget ini. Baik. Kita ini Allah beri kita dua perkara, satu al-fujur, satu at-taqwa. Disebut di dalam Al-Quran bahawasanya kamu tu ada dua bendera di dalam hati kamu. Pertama ada bendera fujur, ada bendera taqwa. Jadi bagi pengendali gadget-gadget ini, ana rasa sebenarnya soal melakukan perkara yang hampir kepada perbuatan syaitan ataupun telah menjerumus ke arah golongan syaitan ini adalah golongan yang sebenarnya sedang rebah dengan ujian-ujian yang berhadapan dengan mereka, sekaligus mereka terperosok. Mungkin mereka sedar ataupun tidak sedar, wallahualam. Tetapi kita kena faham bahawasanya bukan sekadar mereka golongan generasi Z sahaja. Bahkan golongan-golongan yang cerdik pandai, golongan-golongan yang sememangnya mempunyai sijil yang banyak terpapar di dinding-dinding rumah, contoh. Mereka yang memang dalam bahagian akademiknya cemerlang, gemilang dan terbilang. Golongan ini juga tidak terkecuali terperosok dalam hasutan dan juga jejak-jejak langkah syaitan ini. Kenapa? Kerana kita mungkin diajar sedari di sekolah dengan akademik. Tetapi ada satu perkara yang tidak diajar, yakni satu perkara soal menyentuh nafsu-nafsi. Soal menyentuh kesantunan hati kita berhadapan dengan dunia ini. Dengan masalah-masalah dunia ini. Sebab itu, kita melihat orang yang melakukan kesilapan, yang ditangkap contohnya, yang pergi ke mahkamah, yang pergi ke sana kemari, ini bukan sahaja golongan-golongan yang jahil. Tetapi mereka juga adalah golongan-golongan yang cerdik pandai. Kerana apa? Kerana mungkin kita terlepas pandang satu perkara, satu isu, yakni soal tasawuf.
soal hati, soal membawa jiwa ini kembali kepada Tuan Penyudini. Sebab itu ana bila ana tengok Datuk memperkemudikan program ini sedari beberapa bulan yang lalu, subhanallah, ana yakin dan percaya bahawa ini adalah antara benteng untuk kita memberitahu kepada umum bahawasanya menggunakan gadget itu tidak salah. Menggunakan media sosial itu langsung tidak salah. Kerana ini adalah anugerah daripada Allah yang perlu dimanfaatkan. Kalau dulu mungkin ceramah ini skopnya di surau, masjid musalla. Kita boleh tengok tampal poster, tiba-tiba angin bertiup kencang, hilang poster. Datang 3 orang je Datuk. Tapi sekarang ini dia terlekat di dalam WhatsApp kita. Maknanya antara mau dengan tidak mau saja. Inilah antara kecil kita melihat sumbangan media sosial ini. Tetapi permasalahannya apabila tak ada tasawuf tadi. Bila tidak ada jati diri yang benar mengikut acuan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kita nyatakan di sini bila sebut katakan budaya syaitan. Budaya, tajuk kita ada budaya syaitan situ. Budaya ini, kita ini bila kita tengok gadget ini, kita kena faham. Yang kita tonton itu adakah budaya? Dia 2 saja Datuk. 2 saja Ustaz. Apa dia? Satu budaya jahiliah, satu budaya Al-Hadratul Islami. 2 je budaya. Jadi kita perlu koreksi, kena pandai mengkoreksi. Yang aku tengok ni apa dia? Ini budaya jahiliah ni. Ini budaya jahiliah. Mungkin orang ingat jahiliah ni zaman dulu saja. Tetapi jahiliah abad 21 ada disebut oleh Syekh Qutb rahimahullahu taala sudah lama. Jadi maksudnya di sini bila kita tengok apa yang tertera, apa yang kita buka, apa yang kita akses, cuba tengok. Ini adalah budaya jahiliah, nafsu-nafsi maksudnya, ataupun budaya Al-Hadratul Islami, ataupun kita katakan panduan Al-Quran dan Hadis. Sebab itu Datuk, saya nak tambah sikit. Hari ini betul dan benar amat sekali mengenai penggunaan gadget ini, kalau tak kena gayanya, kalau dibimbing oleh bendera nafsu tadi, al-fujur, bukan takwa, maka jadilah budaya hedonism. Maka jadilah budaya liberalism. Maka jadilah budaya pluralism. Orang sebut sekarang ni, tapi mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Persoalannya secara asas, secara umum. Kita tengok cara mudah sekarang ni, hedonism dah Datuk. Kalau dulu skop kemaksiatan itu mungkin hanya kita melihat sendiri-sendiri. Tapi bila menggunakan zaman teknologi canggih sekarang ini, orang boleh mempromosikan kemaksiatan. Mereka boleh mempromosikan satu perkara yang mungkin kita katakan bahawasanya orang yang masih jahil dalam hukum menyatakan, oh ini cantik. Sebab apa? Dia memandu arahkan, dia melihat dengan nafsu dia. Bukan dengan iman dan taqwa. Maka dia kata, apa yang cantik itulah dipertontonkan, itulah yang diterima. Sebab itu saya nak menyebut di sini bahawasanya, contoh ya, kalau kita tengok budaya ini, kalau kita tengok, kita selalu dibentangkan dengan bila datang saja 14 April tak silap saya, Valentine's Day Datuk, contoh. Okey Ustaz Valentine's Day. Semua kalau dulu saya ingat saya begitulah Datuk Dr. Haji Hassan Muhammad Ali akan berkhutbah Jumaat. Saya ingat lagi waktu tu dekat Ipoh ke dekat mana waktu itu saya semayang di situ, menceritakan bagaimana mimbar Jumaat digunakan untuk bagi tahu isu semasa yang berlaku ketika itu. Dan ini amat penting kerana itulah medium dakwahnya. Kerana mungkin ada remaja yang masih terlalai dengan Valentine's Day. Contoh, begitu juga April Fool, begitu juga Halloween. Semua ini kita kenal, kita dengar dulu. Tapi hari ini ada golongan yang menggunakan gadget ini seolah-olah bahawasanya apa yang berlaku itu, apa yang nak disambut itu tidak ada masalahnya. Kerana apa? Sudah jadi nampak macam norma baru pula. Sudah jadi macam tak ada masalah pula. Kerana apa? Kalau kita tengok contoh Halloween Datuk Halloween, contoh Halloween. Halloween ni kalau kita tengok di Malaysia dalam konteks negara kita ini, kita melihat sudah ada remaja-remaja kita, bahkan di sini di Damansara ini, terus terang saya nyatakan, bila kita melepak di kedai mamak, tiba-tiba akan hadirlah pada hari Halloween itu, sambutan Halloween itu, akan hadirlah sekumpulan anak muda yang datang duduk dengan muka berceloreng, berwajahkan hantu.
bermuka dengan kostum dia cukup semua komplit. Dan bila mereka duduk, bila kita tanya, mereka bawa balik, biasa apa, parti Halloween bang. Okay, but this is a Muslim. Mereka inilah generasi Muslim yang kita harapkan. Cuma kita nak bagi tahu, mereka tidak menyorot sejarah, mereka tak tahu pun bahawasanya Halloween itu adalah sebenarnya ada mempunyai unsur-unsur pemujaan. Pemujaan hantu, pemujaan syaitan. Yang mana kalau kita menyorot sejarah, ini adalah suatu peringatan kepada mengingat orang mati, iaitu golongan santo ataupun golongan saint dalam Christ yang dikatakan dalam Christ yang dikatakan mereka mempunyai keramat. Jadi bila keramat ini, maka mereka mengagungkan. Maka Halloween itu dijadikan sebagai satu hari yang patut diraikan. Dan akhirnya, ini yang anak-anak sentuh ini ialah mengenai gadget. Akhirnya, kita tengok dalam media sosial hari ini bagaimana mereka gairah dan seronok menggembirakan, meraihkan hari Halloween dengan mereka tidak lagi mengikut norma yang lama. Norma baru dengan cara apa? Maka diubah dalam bentuk parti pakaian. Halloween party pakaian. Kemudian kanak-kanak dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Kemudian pergi melawat ke rumah orang-orang jiran-jiran dan meminta gula-gula, trick or treat dan sebagainya. Ini semua kita faham. Ada yang menyalakan unggun api, ada yang melawat rumah berhantu, ada yang mengusik orang lain dengan game-game yang tertentu dan menyampaikan kisah-kisah seram pada hari Halloween tersebut. Dan budaya ini telah pun secara tidak langsung, secara tidak sedar, remaja kita telah pun mengambil itu sebagai budaya yang sebagai mungkin hanya nak berseronok. Mereka tidak tahu sejarah asal-usulnya. Itu yang saya nak kaitkan untuk round pertama ini. Bagaimana kepekaan kita terhadap budaya-budaya yang berlaku di hadapan mata kita setelah dipersembahkan dengan cantik, dengan alunan, dengan koreografer, dengan muziknya, dengan latar yang menarik, maka sudah lagi menjauhikan kita daripada hukum Allah. Bahkan dia mendekatkan kita kepada golongan musuh yang nyata yang disebut di dalam Al-Quran tadi, yang ini Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu syaitan tadi. Wallahu a'lam insyaallah. Para hadirin yang bersekalian, alhamdulillah. Begitulah yang kita dengar daripada Ustaz Akil Hai, tuan-tuan dan puan. Bagus tuan-tuan. Cara penceritaannya daripada fasa ke fasa, daripada fasa ke fasa. Dan cara conclusionnya tadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya rasa satu package jawapan yang sangat-sangat menarik daripada Ustaz Akil Hai. Dan kita harap tuan-tuan dan puan, inilah caranya tuan-tuan dan puan, bila kita mendekati manusia daripada berbagai segmen masyarakat. Segmen yang tua lapuk macam saya ni, segmen yang tak berapa tua, segmen yang dewasa, segmen yang remaja dan segmen kanak-kanak. Tadi disebutkan dengan Halloween-nya, Valentine's Day-nya, itu sudah tentulah pergi kepada segmen remaja, dewasa, tuan-tuan. Remaja. Kadang-kadang yang tua-tua pun ada juga yang terlibat. Alhamdulillah. Inilah tuan-tuan ya. Program yang macam ini, saya selalu sebut, this is the package. The packaging is very important. Content one thing, you put the content together in one package. Macam apa yang sebutkan oleh Ustaz Ahmad Syahadat, apa yang sebutkan Akil Hai tadi, tak ada dalam textbook lah tuan-tuan, tak ada. Saya belajar dah lama juga, 23 tahun saya belajar tuan-tuan. Tapi nak dapatkan penceritaan yang macam ini tak ada. Profesor saya tak ajar, universiti pun tak ajar, sekolah pun tak ajar. Apalagi kata Akil Hai tadi, ilmu tasawuf tu, ilmu tasawuf diceraikan langsung. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, Imam Ghazali yang menulis buku demi buku, seluruhnya cerita tentang hati, cerita tentang hati. Tetapi tuan-tuan, saya nak tanya pada penonton, berapa orang yang baca Ihya Ulumuddin? Berapa orang yang pergi ke surau, ke masjid, mendengar ustaz yang mengulas secara bersiri, tuan-tuan, buku kitab yang namanya Ihya? Berapa orang, tuan-tuan? Jadi maknanya saya sangat setujulah dengan Akil Hai yang menyebutkan tadi, tuan-tuan. Mata pelajaran ni tak ada, tak ada. Saya ingat lagi, tuan-tuan ya, benda-benda yang macam ni, sikit saya nak sikit nak buka ruang ni untuk Ustaz Ahmad Syahadat. Saya, guru besar bagi tahu saya, tuan-tuan ya, bila pelajar-pelajar nak dicadangkan supaya jangan balik dulu, buat zuhur berjamaah, ustaz-ustaz pun memang ada untuk mengimamkan. Tapi ibu bapa protes, tuan-tuan. Ya.
Ibu bapa protes. Cerita hal agama, tuan-tuan. Cerita hal agama. Dalam kelas agama, lebih sikit saja. Protes, tuan-tuan. Protes. Macam mana, tuan-tuan? Kan? Kita nak mujuk anak kita supaya menutup aurat. Ada mak bapak protes, tuan-tuan. Sebab itu, inilah Ustaz Ahmad Syahdan. Ustaz Ahmad Syahdan ni rasa lagi banyak pengalaman dalam hal-hal macam ini. Dia itu mengusulkan kepada saya, kenapa tidak kita adakan program khas untuk remaja dalam siri yang sedemikian, tapi dia remajakan kontennya itu. Saya setuju, saya kata saya setuju. Panggil Akil Hai. Inilah caranya yang kita nak buat. Ustaz Ahmad Syahdan, cuba Ustaz Ahmad Syahdan ulas sikit tentang pendidikan di sekolah sekarang ini yang sama sekali saya tengok tak mampu nak melahirkan manusia yang mempunyai perisai dalam jiwa dia, dalam sanubari dia untuk mempertahankan ancaman-ancaman, godaan-godaan daripada syaitan ini. Sila Ustaz. Masya Allah. Pertama sekali Datuk, sebenarnya saya ni baru habis mengajar kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini maknanya Datuk ni dia baca katnya ni. Ustaz Akil sebut pasal tasawuf tu, itu Datuk punya tasawuf tu dia dah buka sikit. Dia dah buka tu. Dia dah buka. Kita kulit je, itu isi terus. Kita patah hidung terus. Allah. Rugi simpan. Apa yang Datuk sebut sebentar tadi saya memang suka untuk kongsikan. Sebab bila sebut tentang Imam Al-Ghazali, kita akan ingat bagaimana Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sebenarnya hebat dalam ilmu hukum hakam. Di hidupnya dahulu adalah qadi. Seorang yang kita tahu seperti ketua hakim negara, ketua mahkamah. Tetapi disebabkan dia memikirkan hanya dengan hukum hakam, dia terlupa satu bidang lagi, iaitu pembersihan jiwa, penyucian hati. Maka sebab itu dah timbulnya tadi apa yang disebut oleh Ustaz Akil Hai, ilmu tasawuf. Tapi Ustaz Akil, hari ni kita di Malaysia ni pun ada orang takut nak sebut tasawuf. Benar. Tasawuf, tarikat ni semua dia takut. Yeah. Saya pun kata tak apalah. Kalau you all tak terima tarikat tasawuf, saya kata dengan semua, adakah Islam tidak menganjurkan kepada kita penyucian hati? Penyucian jiwa? Maka inilah yang perlu. Apabila sebut tentang syaitan, ada kaitan dengan penyucian jiwa. Kerana syaitan adalah lahir daripada iblis. Iblis adalah seorang yang takabur. Iblis adalah seorang yang ego. Sedangkan iblis dahulunya ialah orang yang paling kuat beribadah. Disebutkan dalam riwayat, beratus tahun dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab dia tidak mau sujud, maknanya bukanlah sujud kepada Allah saja. Itu gambaran saja, mengatakan dia tidak taat ataupun tidak patuh kepada Nabi Adam, lalu dia diusir daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana ilmu telah ditipu, ilmu telah menipu diri kita. Berapa ramai hari ini rasa dia hebat dengan sebab dia punya hukum. Dia mengatakan ini halal, haram, ini tak sah, ini ada dalil, tak ada dalil. Kemudian akhirnya dia mengatakan orang ini kafir, orang ini syirik. Ini semua tapi sebenarnya berasal daripada hati. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kepada kita tazkiyatun nafas. Ya, Nabi mengajar kita membaca. Sekolah memang ada ajar. Sekolah tak lari daripada ini. Sekolah ke institusi apa saja, daripada sekolah tadika sampailah universiti, itulah proses pembacaan. Tapi cantiknya tadi doktor cakap tadi, saya suka Datuk cakap tadi, syaitan telah berubah menjadi menjadi bentuk yang lain, menggunakan internet ataupun menggunakan gadget ini untuk menipu manusia. Sebenarnya datang daripada syaitan, datang daripada iblis. Kemudian yang dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz Akil cantik tadi. Bukan kita terus kata ini semuanya haram, ini semuanya tak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi tunjukkan hiburan itu boleh,
bagaimana kalau hiburan itu kerana Allah dan Rasul. Tidak bercampur lelaki perempuan, tidak mendedahkan aurat. Maknanya ada jalan yang boleh. Seperti mana sukan. Memang ada sukan yang tak diberi oleh Nabi SAW. Seperti memakai pakaian yang ketat-ketat, memakai mendedahkan aurat. Tetapi Nabi SAW sendiri berjoging. Nabi lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kat sini kita nak lihat ukuran bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan tidak cukup hanya belajar saja. Tidak cukup hanya belajar tentang hukum hakam. Tahu orang ini hukum ini, tapi tidak membersihkan jiwa. Sebab tu Imamul Ghazali rahimahullah tanhu asalnya ialah qadi. Qadi ini bukan Tok Kadi ya. Tok Kadi lain. Itu Tok Kadi aku nikahkan di kau. Tapi qadi ialah orang yang keluarkan hukum hakam. Hebat Imamul Ghazali. Imamul Ghazali dikatakan bila beliau berjalan, beliau memakai jubah yang ada jubah Superman. Yang belakang tu. Sampai 6 orang pegang dia punya jubah tu. Tiga sini. Pegang. Ini namanya sombong. Apabila beliau ditarbiah, bukan jauh pun, dia ambil guru adiknya. Kerana apa? Kerana di dalam solatnya, adiknya melihat darah di belakang tubuhnya. Semasa ia menjadi imam kepada adiknya. Maknya ada di belakang. Ibunya yang mengatakan kepada adiknya, kamu ni semayang dengan abang ke tak? Rupa-rupanya Imamul Ghazali dengar perbualan maknya dengan adiknya. Kata, ya saya semayang dengan abang, tapi bila saya nampak darah belakang penuh, maka saya tinggalkan abang. Imamul Ghazali terkejut. Adiknya sebut darah. Sedangkan kalau ikutkan memang tak ada darah pun. Tapi dalam semayang kita nampak darah. Maknanya di situ Allah tunjukkan sesuatu. Maka Imamul Ghazali panggil adiknya. Apa yang kamu nampak? Kata, saya nampak abang punya darah belakang. Dia kata, astagfirullah. Aku semayang dalam keadaan lalai. Aku sibuk dalam semayang hatta aku memikirkan apa yang aku nak mengarang. Ketika itu Imamul Ghazali ingin mengarang kitab tentang haid. Jadi ini sebenarnya Datuk, ini semua saya mengajar tadi kat masjid. Allah. Ketika Imamul Ghazali dengar begitu, masa itulah dia kembali kepada diri yang sebenar, pembersihan hati, pembersihan jiwa, sehingga dia meninggalkan jawatannya, meninggalkan kepopularitannya kerana Allah dan Rasulnya. Okey, bila Datuk sebut tentang sekolah, alhamdulillah, saya juga mendirikan sekolah, membangunkan sekolah. Mahat Tafiz Darul Muhibbin. Sekolah rendah Darul Muhibbin. Isteri saya buka special children. Maknanya ini semua benda-benda. Tapi kita jangan lupa Nabi SAW bukan sekadar hanya ilmu saja yang Nabi bawa. Nabi bawa lagi satu, iaitu tazkiyatun nafas. Penyucian jiwa, pembersihan hati. Sebab itulah Nabi suruh kita berzikir. Nabi kata seakan-akan orang yang berzikir itu hati yang kotor, maka akan bersih. Maka di sini saya ingin berkongsi macam Datuk kata tadi, kalau kita ajar adik ibu semua. Saya pernah berceramah dekat satu sekolah. Ini mungkin Datuk Ustaz Akil Hai pun, Datuk pun pernah masa zaman muda remaja dulu. Sekarang ni pun nampak handsome lagi, genteng. Allah, genteng. Ganteng Pak, Ganteng. Luar biasa. Keren banget. Ketika saya mengajar, masa tu Datuk, saya mengajar sekolah saya dulu sekolah. Saya dah balik, saya balik Yaman. Ada seorang cikgu dia kata, kita nak tunjukkan anak-anak murid kita, dahulunya ustaz ni belajar di sini. Sekolah Menengah Taman Keramat. Saya mengajar. Saya ceramah. Rupa-rupanya, masa saya ceramah tu, PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, melihat. Dia bukan melihat saya. Dia cari budak-budak yang ada masalah. Budak-budak yang ada masalah dalam sekolah. Dia tengok
macam mana budak-budak tu punya penerimaan bila saya berceramah. Agak-agak Datuk, agak-agak Ustaz, apa berlaku? Ini soalan cukup mat. Oh, Ha. ini susah nak meneka ni. Susah. Kalau Ahmad Syahdan B, Ahmad Syahdan C saya boleh teka. Ini Ahmad Syahdan A ni saya Al-Hadrami pula tu. Lagi saya tak boleh teka. Masya Allah. Datuk, bukan apa Sila. Datuk. Saya nak kongsi, kalau boleh depan saya ni pengetua. Allah. Guru besar. Allah. Saya sedih dengan apa yang saya bertemu dengan situasi saya ni. Iaitu ketika mana saya berceramah, saya mengajar, lalu bila habis tu saya tengah minum makan-makan, lalu persatuan PIBG tadi bertanya dengan saya. Dia kata, Ustaz ada baca apa-apa ke? Saya pun pandang dia balik. Baca apa pula? Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ada tak sesuatu bacaan macam Ustaz kaburi ke mata mereka ke ini ke? Saya kata apa pula, mana ada apa-apa, saya datang, saya ingat di sekolah saya dulu, saya nak tengok sekolah saya nak tengok pelajar saya. Tapi dia kata, Ustaz, saya bila Ustaz cakap tu, saya punya otak, saya kata Ustaz ni tengah ceramah, tiba-tiba hati saya terfikir untuk melihat semua pelajar-pelajar yang bermasalah di sekolah ini. Yalah, PIBG tahu. Dia tahu siapa-siapa yang bermasalah. Lalu dia pandang. Dia terkesima. Bahasa Canggun. Dia terkesima, terpegun. Dia kata budak-budak ni tak berbual. Dia dengar saja. Dia dengar dan dia dengar apa yang saya sampaikan. Lalu saya pun cakap, ini saya punya pengamatan lah, saya punya pandangan. Saya kata pertama sebab dia nak tengok. Dia dengar daripada cikgu tadi, cikgu kata ini dulu pernah sekolah macam kamu. Jadi dia nak tengok siapa yang pernah sekolah dekat sini ni. Dan bila dia tengok, mungkin dia akan terkata, boleh. Orang ini sekolah dekat Taman Keramat, boleh jadi macam ini. Itu pertama. Yang kedua, ini masa saya cakap ni, pengetua ada, PIBG ada, saya cakap begitu. Dan yang kedua saya kata, pelajar-pelajar ni sebenarnya, dia dahagakan. Macam mana kita dahagakan bila haus? Mereka ini dahagakan rohani mereka. Mereka dahagakan makanan rohani. Wahai cikgu, wahai guru besar, bukan sekadar geografi, bukan sekadar sejarah, bukan sekadar matematik, bukan sekadar admat, bukan sekadar kimia. Mereka dahagakan makanan rohani. Maka bila saya cakap begitu, saya kata, adakanlah majlis ilmu. Kat sini saya katakan. Saya kait bawalah zikir-zikir kepada mereka, zikir-zikir rohani. Bawakan cerita-cerita yang membangkitkan semangat semangat pelajar, kisah-kisah ulama-ulama kita, kisah-kisah tuan-tuan guru kita, ulama terdahulu. Ulama di tanah Melayu pun apa kurangnya dia ceritakan. Yang ketiga saya kata, sebab contohnya warden walaupun ustaz, tapi itu orangnya yang dah berapa kali dia tengok. Dia tengok mukanya dah biasa. Tapi bila dia tengok muka baru datang, apa dia rasa? Datuk, apa dia rasa Ustaz Hakim? Dia akan rasa, sekolah saya bawa ustaz yang masuk TV, yang dengar dalam radio Hakim. Jadi mereka akan berubah secara otomatik sebab dia tengok aura baru. Hari ni saya syorkan kepada semua sekolah-sekolah, tukarlah suasana. Bawalah penceramah-penceramah yang ada nama. Ini bila saya sebut yang ada nama, dia kata apa? Ustaz, Ustaz, kita tak ada bajet nak. Standard lah Ustaz. Saya cakap sebab PIBG ada. Saya kata,
saya kata ada masalah pelajar bermasalah. Ya. Nak selesaikan masalah. Nak selesaikan masalah. Dan nampak apa yang saya cakap? Okey. Cubalah usaha. Lepas tu dia pun kata, oh berapa nak bayar Ustaz? Ustaz-ustaz yang ceramah ni, ini demand. Dia kata. Saya terus cakap. Saya kata, cikgu, saya bekas pelajar sini. Kalau saya dibesarkan di sini, takkan saya nak demand banyak. Ini anak bangsa saya sendiri. Maka saya kata kepada cikgu, saya kata, satu lagi cikgu. Kalau betul-betul cikgu ada semangat, tak payahlah buat. Saya tak cakaplah buat seminggu sekali macam kat surau, kat masjid. Sebulan sekali panggil ustaz-ustaz, panggil imam, maknanya panggil imam muda ke panggil, maknanya ustaz-ustaz yang boleh memberikan mereka cahaya rohani. Keluarlah seorang RM10 ke, cikgu ada 300 orang, dah keluar ada 30 orang. Maknanya bolehlah top up. Tapi walhasil apa yang saya dapat, itulah alasan demi alasan. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ustaz dah pergi tadi daripada yang besar, yang konseptual, dan Ustaz pergi kepada betul-betul di peringkat practices, di peringkat yang praktiknya, di peringkat sekolah. Yang saya tertawan tu, mereka dahagakan sebenarnya tuan-tuan ni. Saya, Ustaz dah lama buat program namanya Jati Diri Remaja. Dia punya participation tak lebih daripada 100 orang. Lama program ni. 10 hari 9 malam Ustaz, 10 hari. Di tempat saya di Sungai Lui tu. Masya Allah. Ya. Yang hadir umur 15 tahun sampai 25 tahun saja. Itu saja. Lebih 25 tahun kita tak terima. 10 hari 9 malam. Tapi saya nak bagi tahu Ustaz ya. Oleh kerana dia bahari yang pertama, hari yang kedua tu dah macam adik-beradik dengan fasilitatornya. Maka timbullah cerita-cerita yang keluar daripada mulut mereka. Sebahagian besarnya Ustaz, tupai dah kebuk dah Ustaz. Dan mereka tak malu-malu bagi tahu. Setengahnya ada yang dah buang bayi. Tak malu-malu nak bagi tahu. Apa yang saya nak sebut Ustaz? Budak-budak ni, sampaikan hari yang kelima, dia berjalan bimbing tangan dengan kakak-kakak, dengan abang, kaki abang lah, kakak bimbing tangan. Tak nak lepas tangan fasilitator ni, tak mau lepas. Sayangnya dia. Inilah yang betul macam Ustaz kata tadi Ustaz. Orang-orang yang macam ini, kalau betul jujur, kalau ikhlas, terbayang kejujuran, keikhlasannya pada mukanya, pada memek mukanya, yang itu sudah memanggil manusia tu ke jalan kebaikan. Macam Nabi lah. Nabi pernah marah-marah yang bukan-bukan. Nabi pernah tekik. Pernah tak tuan-tuan membaca hadis, Nabi menengking sahabat? Tak ada. Pernah ke tuan-tuan membaca Nabi menghina sahabat atau musuhnya? Tak ada. Tak ada. Jadi itulah yang nak disampaikan. Yang itu, ilmu itu, Ustaz Akil Hayat kata tasawuf. Tapi nak macam mana nak disampaikan, itu ahli academician kena fikirlah macam mana. Tetapi soal ilmu hati ini perlu. Sangat perlu. Ayah di rumah, minta maaf. Ayah di rumah, mak di rumah, memang tidak terdidik. Dengan ilmu ini tak terdidik. Adik-beradik tidak terdidik. Pakcik-makcik tidak terdidik. Jadi suasana dan suasana tuan-tuan yang longgar di luar daripada pendidikan, sistem pendidikan itu. Dan saya nak bagi minta Ustaz Akil Hayat ulas sikit tentang persekitaran rumah ni. Macam mana kita tadi, kita punya tajuk ni ialah untuk membendung kegiatan-kegiatan karena syaitan ini dan menjadikan usaha ini sebagai usaha utama dalam tahun baru ni. Tuan-tuan, saya kena simpati dengan sebahagian teman-teman yang saya tahu, teman-teman yang saya tahu di sekeliling rumah mereka. Salat tak tertegak, itu benteng yang pertama. Apa lagi? Quran tak dibaca, itu benteng. Quran tak dibaca. Semalam 2 hari yang lepas saya sebut tuan-tuan, bila kita ada dalam halaqah Quran, ada orang bersama dengan saya umur 71 tahun, saya 72, dia 71. Buka surah yang terakhir, surah An-Nas, surah 114, surah An-Nas. Saya minta tunjuk. Di mana ni? Min syarril waswasil khannas. Tunjuk. Di mana yang mana? Tak boleh tunjuk Ustaz. Dia tak boleh baca.
Dia tak boleh baca Quran, Ustaz. 71 umur Ustaz. Saya nak mengatakan tuan-tuan, ini bukan isolated. Case such ini is non-isolated. Saya boleh bawakan artikel-artikel yang ditulis tentang ini tuan-tuan dan puan yang mengatakan orang-orang ini kebanyakan orang yang terlepas daripada ini, yang menyedari hakikat ini tahun baru ni, sedar hakikat di mana kelemahan kita, mereka memperbaiki kelemahannya. Dan tuan-tuan dan puan, ada seorang tu pangkat besar pencen, tuan-tuan, besar pangkat pencen. Tuan-tuan, budak-budak ambil Iqra, dia ambil Iqra tuan-tuan. Hilang malu, itu dah betul. Hilang malu. Kebanyakannya malu ini menjadi hambatan yang pertama dan utama. Sampai bila, sampai habis malaikat maut mencabut nyawanya pun masih tak boleh baca Quran, masih tak boleh baca Fatihah dengan baik. Inilah yang berlaku. Jadi apa yang saya nak sebutkan Ustaz? Dalam suasana Al-Quran tidak diperdengarkan, salat tidak dapat diwujudkan, zikrullah tidak berlaku, amar ma'ruf nahi mungkar pun tidak berlaku, menkhidmati ibu bapa seadanya tuan-tuan. Begitu aja. Mak bapak macam adik-beradik aja. Cakap dengan mak bapak pun tuan-tuan, mak bapak tanya pun ya tak ya menjawab, tak pandang muka mak bapak pun. Inilah dia dia punya result, inilah outcome, inilah dia tuan-tuan pencapaian yang setakat ini kita dapati anak-anak. Saya nak mengatakan ini bukan saya nak menuduh ini, tetapi yang datang sama camp saya selama 40 tahun tu 1.2 juta manusia tuan. Ramai datang. Tapi inilah kisahnya. Tak boleh sembahyang, tak boleh ambil wuduk, tak boleh baca Quran. Jadi untuk Ustaz Akil di rumah, peringkat rumah ni, dengan cabaran yang sedemikian ni, dengan kita punya macam-macam yang ada di depan kita ni, macam mana cara ni sebagai ketua keluarga? Kita nak bagi tahu, sebagai ketua keluarga, apa yang patut kita melakukan? Sekarang ni sudah 1 hari bulan Muharram 1442 ni. Apa yang mesti aku lakukan? Sila Ustaz. Terima kasih Datuk. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian ilmu juga daripada Ustaz Ahmad Syahadan. Masya Allah. Dengan pengalaman-pengalaman beliau. Subhanallah. Ialah Datuk, bila kita tidak menjawab soalan Datuk ni mengenai rumah tangga, dia dua saja, ahli baiti jannati atau ahli baiti annar, na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak minta ahli baiti jannati ni dengan sistem mawaddah warahmahnya, semua ini hanya boleh berlaku dengan proses ilmu, taufik dan hidayah, istiqamah, mujahadah. Kalau tak Datuk, jadi kata orang apa kejadah aja sudah ni. Masya Allah. Bahasa kasar je lah. Minta maaf. Kan? Bentuk macam mana pun tak jadi orang juga. Dalam bahasa umum orang awam sekarang. Tak jadi orang. Anak orang tu tak jadi orang. Anak orang ni tak jadi orang. Berhenti comparison. Kita kena berhentikan untuk comparison. Ibda' binafsik, mulakan agama dengan diri kamu. Saya nak cerita bukan nak cakap pasal orang. Kita nak cakap pasal diri sendiri. Saya juga seorang ayah, seorang bapa kepada 4 orang anak. Dan kita tahu, rupa-rupanya benarlah. Bumi ini, kata orang Jawa ni, Ustaz Ahmad Syahadan cakap Jawa aku sikit ni. Bumi bulat pundar ya. Ya, katanya what you give, you get back. What you give, you get back. Apa yang kita semai, apa yang kita tanam, apa benih yang kita bagi, apa benih yang kita tanam, apa baja yang kita semai, apa yang kita bagi, itulah yang bakal terhasil. Allah. Dan alhamdulillah, syukur banyak-banyak bagi mereka yang punya ayah dan ibu, ataupun bukan cakap ayah dan ibu, roots dari dulu lagi, nenek moyang kita yang memang berpaksikan kepada agama ini, mementingkan agama ini. Tengok waktu maghrib tutup pintu. Ini kalau kita katakan sebut budaya orang Melayu. Ini merupakan salah satu benda yang penting. Tapi kadang-kadang sekarang ni cuba kita tengok. Dalam realiti hari ini, maghrib kita di mana? Saya nak tepuk dada tanya Iman ni. Tanya masing-masing. Di mana anak-anak kita? Kan? Anak pun tak tahu, saya pun tak tahu. Kita tak boleh nak koreksi. Di depan kita boleh. Di belakang kita wallahu alam. Sebab itu penting untuk tanam biji benih yang baik tadi. Untuk tanam apa juga akses yang kita boleh lalukan kepada anak-anak kita ini. Kita katakan, kalau maghrib dulu Masya Allah Datuk, kita tengok di mana-mana anjung rumah tertutup pintu tapi masih dengar
Bismillahirrahmanirrahim. Semua baca Quran. Tunggu maghrib ke isyak. Tak boleh buka TV. Itu budaya dalam rumah saya dulu. Ditanam oleh arwah datuk saya. Tak boleh buka TV. Maknanya istiqamahlah kalian duduk di situ baca Quran. Baca Quran. Alhamdulillah. Natijahnya sampai sekarang Allah izin boleh baca Quran. Begitu juga orang lain. Sekarang tak ada. Sekarang waktu maghrib tu tutup pintu Datuk. Tutup pintu. Anak dara dia keluar daripada bilik air. Ambil kunci motor bapak dia. Mak dia nampak. Dia tegur. Hai. Apa nama kita pinjam nama lah. Nama misal kata Milah lah. Kita panggil Milah lah. Hai Milah kau nak ke mana maghrib ni? Milah menjawab Datuk. Anak dia menjawab. Dia kata apa? Ke mana saja. Kata dia. Kau nak balik pukul berapa ni Milah oi? Maghrib dah ni. Tak kira basah. Kata macam biasa dengar je lagu tu. Kan? Kau nak keluar dengan siapa ni Milah? Siapa pun jua. Siapa pun aku nak keluar. Jadi hari ni budaya tu dah berubah. Kerana apa? Kita hari ni tengok duduk kedai kopi. Minta maaf cakap. Duduk kedai kopi. Suara satu kumpulan kecil anak muda sedang main PUBG ataupun tengah berbincang, tak tahulah masalah negara ke masalah negara, Wallahu alam lah. Tapi suara mereka ni boleh kedengaran sampai kedai kopi belah hujung sana. Di mana adabnya? Di mana kesedaran siviknya? Jadi puncanya daripada mana? Ini yang saya nak jawab soalan Datuk tadi ialah daripada semaian daripada rumah tu. Bagaimana dia berinteraksi dengan mak ayah dia? Bagaimana dia beradab, berdisiplin dengan mak ayah dia? Adakah mak bapak dia menjadi prioriti utama bagi dia? Jadi persoalan ini kembali kepada ilmu, Datuk. Kalau dah bapak sendiri, contohlah waktu-waktu kita tengok PKP baru-baru ini. PKP ni merupakan satu hikmah sebenarnya. MCO ni merupakan satu hikmah besar bagi umat Islam untuk duduk jaga balik keluarga masing-masing. Contoh, kita tengok berapa ramai yang memegang tongkat. Sampai ada member aku pinjam tongkat. Ustaz ada tongkat tak Ustaz? Pasal apa kau nak tongkat? Nak baca khutbah raya Adil Fitri hari tu. Kan? Punya iganya seseorang tu. Itu Alhamdulillah yang ada ilmu. Yang tak ada ilmu. Maksud ana tu, jadi ibu dan ayah ni merupakan sebagai mentor utama mereka. Kalau bapa solat subuh kan, dalam keadaan mungkinlah 70 tahun dah baru sekali solat subuh jadi imam. Kadang-kadang anak cucu tengok juga. Naknya pula rakaat kedua baca pula apa nama kunut subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Udah doa makan masuk doa kunut Datuk. Jadi kalau itu menjadi contoh kepada anak-anak. Mereka melihat kunut subuh pun tak lepas lagi ni. Apatah lagi cerita Quran yang Datuk ceritakan tadi. Begitulah kita melihat bagaimana Ustaz Ahmad Syahdan tadi. Bagaimana anak-anak murid yang reality on the present day sekarang mereka melihat Ustaz yang dulunya bekas anak murid di sekolah itu hari ini boleh bersyarah, keluar hadis-hadis, keluar dalil-dalil Quran dengan begitu cantik. Sebenarnya hasil daripada ilmu dan hasil daripada semaian ibu dan ayah. Dan saya Datuk, terus terang saya katakan, saya tak pernah cerita sejarah saya Datuk. Mungkin Datuk pun kenal secara umum, Ustaz Ahmad Syahdan pun kenal secara umum. Anak ni dilahirkan memang daripada keluarga yang memang pentingkan soal Al-Quran dan Hadis. Sehingga kalau di kampung anak tu, Datuk kita ni tempat rojokan orang kampung dalam bab ilmu agama. Satu, arwah bapa anak ni sparring partner dengan sekarang masih Allah hidupkan dan panjang umur mudah-mudahan hayakumullah kepada Ustaz Daud Cik Ngah. Sparring partner memang best friend sebab membawa jemaah haji bermula zaman kapal dulu lagi. Jadi kami disemai dengan aura ini. Kami disemai dengan budaya yang mementingkan bahawa orang Melayu sinonim dengan Islam. Walaupun Islam tu bukan untuk orang Melayu sahaja. Islam for all. Tapi kita nak bagi tahu as a Muslim, kita tahu bahawasanya Islam itu indah, masuklah ke dalam Islam seluruhnya dan kita kena tengok asalnya masuk tu daripada mana? Daripada keluarga. Kita melihat sekarang ni berapa ramai ibu dan ayah mementingkan sekeping sijil akademik daripada anaknya tidak mampu untuk membaca surah Al-Ikhlas. Saya tak nafikan sijil akademik amat penting.
kita respect, kita patut bagi satu penghormatan tinggi kepada anak-anak yang dapat sijil cemerlang ni kerana mereka ada effort untuk berjaya di dalam akademik mereka, bagus. Tapi dalam waktu yang sama ingat, di dalam alam barzakh tidak ada lagi akademik ni. Yang ada hanya apa? Seorang yang mungkin tidak ada sijil tetapi berperanan dalam masyarakat sebagai bukan seorang soleh tapi seorang muslih. Seorang muslih maknanya apa? Kalau soleh untuk diri sendiri. Yang kita nakkan hari ini ialah supaya agama ni jadi jawapannya simple, iaitu agama bukan hanya untuk diri sendiri je sekarang ni. Kalau untuk dalam keluarga itu sudah tentu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada jiran, besarkan lagi pada skop pada semua jiran-jiran dan sebagai masyarakat setempat. Saya nak bagi tahu ialah kalau ilmu agama ini hanya didominasi untuk diri sendiri saja, kepuasan diri sendiri sahaja, maka dia berakhir pada skop yang kecil untuk diri saja. Bagus. Tetapi sebab itu pentingnya golongan muslih. Muslih inilah yang akan membawa golongan yang tahu, faham mengapa aku perlu menjalani kehidupan aku as a Muslim yang baik. Sebab itu, Datuk, saya nak sikit lagi, Datuk, ya, iaitu tadi Ustaz Ahmad Syahadan ada sebut bahawasanya soal tasawuf. Soal tasawuf ini memang ianya sukar untuk difahami oleh golongan-golongan yang saya fikir ianya merupakan satu perjalanan, Datuk, ya, Ustaz. Sebab soal hati ini dididik, dicerna dan sebagainya dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. So, tetapi boleh kita fikirkan bagaimana untuk mendapatkan soal asas tasawuf ini diletakkan kepada pendidikan sekarang ini. Bukan semestinya tasawuf yang dalam. Maksudnya asasnya itu satu. Yang kedua, cuba kita fikir. Untuk memerangi syaitan ini, tidak ada cara lain. Kalau dalam kelompok keluarga, pertama sekali, tidak lain tidak bukan, kita kena bermula dengan orang yang nak mendidik itu perlu bermula dengan hati dia. Satu. Yang kedua, ia kena berjemaah. Kena berjemaah. Sebab dengan berjemaah tadi, makanya kita tidak menjadi golongan yang rigid. Golongan yang ada sifat ananiyah. Aku saja yang benar, orang lain salah. Even seorang bapa sekarang dalam norma kehidupan baru sekarang sudah tentu dia nak menjadikan anak dia sebagai rakan dia supaya senang dakwah itu masuk. Kalau kita kata orang Jawa asyik tekan-tekan, asyik enggih saja, saya fikir itu bukan lagi masanya. Sekarang masa untuk berkolaborisasi sama anak-anak kita dengan cara yang harmoni. Bagaimana cara, apa masalah mereka dan ini sebenarnya bukan semua orang boleh buat, Datuk. Saya sendiri kadang-kadang sukar mendepani cabaran-cabaran yang berlaku pada anak-anak saya. Jadi kena ada satu skill. Kena ada skill-skill yang canggih, yang baru, yang sesuai. Yang sekarang ini kalau kita tengok, yang paling penting ialah dengan berjemaah kita dapat mengkoreksi perkara tersebut. Dan paling penting ialah, saya nak relate balik dengan Ustaz Ahmad Syahadan, soal membersihkan jiwa, ataupun tazkiyatun nafs tadi. Itu amat penting. Sebab apa? Datuk, kita ni betul, kita ajar anak-anak kita. Korang kalau nak masuk bilik air, okey Along, Angah, Acik nak masuk bilik air, ingat apa ustazah kata? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuklah kaki kiri. Bagus, itu sunnah Nabi. Baik. Tetapi bila masuk kita ke dalam toilet, Datuk, Ustaz, masuk saja dalam toilet, sudah tidak boleh terkalam dah zikrullah. Kerana ini sudah menjadi pengharaman bagi kita. Semua maklum benda ini. Tapi ada satu lagi, satu jentera lagi. Jentera mulut dah tak boleh pakai. Tuan-tuan perempuan, jentera mulut tak boleh pakai. Terkunci. Sebab apa? Di dalam tempat yang tidak dibolehkan untuk berzikrullah. Tapi ada satu jentera yang still maintain, well maintain. Boleh terus untuk kita mengingat Allah, untuk kita mengingat kita di mana, siapa kita, apa kita buat, apa dia? Jenteranya adalah hati. Sebab itu tazkiyatun nafs yang disebutkan Ustaz Ahmad Syahadan sebentar tadi dan Datuk juga, sebenarnya itulah satu benda yang bersifat ma'nawiyah yang kita boleh bawa ke mana saja kita pergi. Dan hasilnya bila hati yang bersih inilah, Datuk, sebenarnya
akan dapat mencernakan orang sekelilingnya juga mendapat barakah yang sama. Termasuklah ahli keluarga kita sendiri, hati bersih, sentiasa berjemaah dan bertegas dalam hukum. Dalam waktu yang sama, kita juga perlu melihat nilai-nilai apa kehendak anak kita itu yang sesuai dengan konsep uslub dakwah supaya mereka tidak menjauhi kita. Wallahu a'lam. Tamat panjang. Allah. Tak apa, tak ada masalah. Ustaz, saya tengok urasan daripada Ustaz Akil tadi, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sampai kepada peringkat tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok betul-betul dia bagi tips lah tuan-tuan, tips. Saya dah catat tadi paling tidaknya ada 4-5 tips yang dibagi kepada kita. Khusus untuk mak bapak tahun baru, 1 hari bulan Muharram ini untuk memulakan satu penghidupan baru, satu kacamata baru, satu pandangan baru, satu impian baru, dan mesti dilakukan tuan-tuan. Mesti dilakukan, dia punya gelanggangnya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tuan-tuan dan puan, jika ini tidak dapat dilakukan, bertukar lagi tahun, kita di situlah tuan-tuan dan puan. Dan kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan itulah. Yang cuai semayang terus cuai semayang, yang tak tahu baca Quran tentu tak tahu baca Quran. Macam mana nak bertemu dengan Allah tak boleh baca Quran? Macam mana nak berhimpun di padang mahsyar kalau cuai semayang? Inilah tuan-tuan persoalan-persoalan yang perlu ada kepada diri kita, dan insya-Allah melalui ruangan seperti ini kita bolehlah tuan-tuan membuka sikit ruang-ruang fikir kepada insan-insan di permukaan bumi ini. Ustaz, saya nak tanya sikit aja tentang tadi jentera dia hati, dari peringkat hati ni. Apa yang saya nak fikirkan, nak tanyakan kepada ustaz ni, pada Ustaz Ahmad Syahdan ni, tentang pembinaan dalaman ini, pembinaan dalaman ni. Jadi kalau misalnya kita tengok dalam family, kalau misalnya family macam Ustaz Akil tadi, familynya kuat Quran, kuat hadis, datuknya menjadi rujukan kepada Quran hadis, itu syukur sangat. Saya nak cerita diri saya, tapi saya dah banyak kali cerita diri saya. Bapa saya guru agama kampung, imam kampung dan guru Quran. Mak saya guru Quran. Jadi tuan-tuan, rumah saya tu rehal bersusun, rehal tempat Quran tu kan, bersusun dekat dinding rumah saya. Sebab ada 3 sesi. Sesi pagi ada, sesi lepas maghrib ada, satu lagi sisi yang subuh pun ada, tuan-tuan dan puan ada. Ayah saya tidak mengizinkan anak-anak dah pakai uniform, jangan keluar sebelum kamu membaca satu ain daripada Al-Quran. Satu ain aja tuan-tuan, satu ain. Sampai saya dah tua ni, minta maaf tuan-tuan dan puan, ini ayah saya. Benda yang baik ni saya kena sebut ayah saya ni. Saya seronok dengan ayah. Ayah dah tak ada, mak dah tak ada. Tapi tuan-tuan, bila dia telefon, saya belajar di luar negara agak lama juga, dekat 7 tahun saya belajar di luar negara. Kalau ayah saya telefon, dia tak tahu hello. Sir, nama saya Nampak Umar Nasir. Sir, dah sembahyang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Itulah 2 soalan. Dah sembahyang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah sembahyang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Itulah yang menyelamatkan saya di negeri kufar. Itulah yang menyelamatkan saya di negeri tuan-tuan saya berada. Apa yang tak ada tuan-tuan? Musim sama tuan-tuan, musim panas ni, pakai seluar cerut dia. Perempuan pakai seluar cerut tuan-tuan. Kaki dia letak atas meja macam ni tuan-tuan. Kita dekat sana. Kita puasa tu. Itulah keadaan, itulah suasana tuan-tuan. Tapi kalau tidak ada Haji Ali, Haji Umar, Aisyah mak saya tanamkan satu perkataan yang mesti disebut bila dalam keadaan segan selalu pada astagfirullah, kena disebut inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi tuan-tuan, untuk itu seorang dalam 1 minit setengah, macam mana Ustaz Ahmad Syahdan kalau dapat di komen sikit dengan apa yang saya utarakan tadi. Sila. Ini pusingan yang akhir ni. Saya lanjutkan tuan-tuan, saya lanjutkan. Sekarang ni kita dah bersiaran 1 jam 15 minit. Tak apa, kita bagi lagi 10 minit. Malam ni tuan-tuan besok cuti. Kalau ikut saya pukul 1 nak habis ni. Tapi sila. Allahu Akbar. Datuk, Ustaz Akil, saya dengar apa yang Ustaz Akil dan Datuk sebut, tersentuh. Ada satu benda yang saya tersentuh sangat. Sebab saya tak boleh. Saya dan mungkin Datuk Ustaz Akil pun tahu. Kalau tanya semua motivator, ceramah, ustaz,
sebenarnya kita tak boleh sentuh ayah dan ibu kita. Allah. Allah. Masya Allah. Betul, benar. Allah. Sila Ustaz, sila. Mereka lah sebab kita ada di muka bumi ni. Bila Ustaz Akil sebut tentang ayah, Datuk sebut tentang ayah, semuanya kerana orang tua kita. Jadi bila cerita tentang apa yang berlaku hari ini, anak-anak jadi liar, sebenarnya ia kembali kepada penterbiahan. Apa yang ditarbiah di rumah. Bila Datuk sebut tentang keluarga Datuk, Ustaz, ayah Datuk, Ustaz, Tuan Guru, ini semua. Tapi saya dibesarkan dalam keluarga yang biasa. Arwah ayah saya hanya kerani saja. Kerani bank, Standard Chartered. Dan ibu saya hanya suri rumah sepanjang masa. Tapi apa yang dia tanam kepada anak-anaknya sama macam mana yang Ustaz Akil sebut. Waktu maghrib tak boleh keluar rumah. Waktu maghrib memang ada dalam rumah. Sehingga kan kalau balik lewat memang rotan lah kena. Allah. Dan malam-malam memang awal maghrib ayah saya akan cakap tutup tingkap. Maka kat sini yang saya nampak Datuk, sebenarnya kita berada pada awal Muharram. Wahai semua ayah-ayah, wahai semua ibu-ibu, wahai semua yang bergelar suami isteri, yang ada anak, ini amanah kita. Macam mana kita nak cari jalan untuk kita nak terbiah, nak jaga anak kita, jaga macam mana mak bapak kita jaga. Macam Datuk kata, Al-Quran itu adalah power segala-galanya. Mak bapak kita suruh semayang, itulah power segala-galanya. Maknanya sekarang, kalau kita semua kembali kepada Al-Quran, as-salah, salatul jamaah, salat berjemaah, dan juga hormat menghormati, insya-Allah syaitan akan jauh daripada kita. Itulah lebih kurang yang saya boleh kongsi. Dan saya kalau boleh, semua kita ayah dan ibu yang sudah pergi, mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan malam ni mereka semua mendapat kebahagiaan dalam kubur mereka masing-masing. Anak semua bersyukur kepada ibu bapa mereka. Mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah. Minta maaf Datuk. Sila. Boleh silakan Ustaz, sila. Kita hadiahkan suratul Fatihah. Semua ada mak bapak, syukur kepada Allah kerana mereka adanya kita pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan abdu ya kan nasta'in ihdinas siratal. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Sama-sama. Ustaz Akil daripada Ustaz sila yang akhir dalam 1 minit setengah begitu. Oh, Masya Allah Datuk. Sila. Masa amat mencemburui Datuk. Ya. Dalam kepala saya ni macam-macam Datuk. Bila Ustaz Ahmad Syahdan sentuh saya soal ibu dan ayah ni, saya teringat lagu Sudirman. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, wali-wali keramat. Ayah dan ibu tu wali keramat. Allahu Akbar. Sifu paling utama. Tempat rojokan kita. Subhanallah. Sebab itu penting sangat. Jadi hari ni, yalah dekat ujung-ujung ni Ustaz Ahmad Syahdan dah bawa pula menyentuh sedikit secara emosi sedikit nampaknya. Yalah benar. Siapa yang tak tersentuh Datuk ya bila kita cerita soal ayah dan ibu. Apatah lagi yang sudah tiada. Masya-Allah kita doakan. Baik. Saya nak rumuskan khulasahnya begini Datuk, lebih kuranglah dalam perbincangan kita ini. Dalam bab kita nak jadikan supaya semangat untuk kita mendepani cabaran berhadapan dengan syaitan ni. Saya teringat begini, sebab kena ingat ya. Rakan-rakan di luar sana kita kena ingat, kita hari ini berhadapan dengan budaya yang kalau kita tengok semua faham. Kadang-kadang kita terlupa berapa ramai di luar sana yang semua nak jadi penyampai berita pertama.
Ini satu fenomena yang saya melihat. Hati-hati. Hati-hati semua rakan-rakan, boleh menyampaikan berita itu, tetapi bertabayunlah dahulu. Selidikilah dahulu. Pastikan kesannya, efeknya kepada orang yang menerima berita tersebut. Sama ada bagaimana, natijah atau akibah. Itu satu. Yang kedua, kita tengok budaya lagi. Hari ini kita terhidang dengan budaya semua orang nak jadi popular, Datuk, Ustaz. Ya. Semua orang nak jadi popular. Tak nak seorang. Sebab apa? Kita ada gadget. Kita ada suatu mata kecil dekat handphone kita masing-masing yang semuanya boleh jadi producer sendiri kepada rancangan sendiri. Yang semuanya boleh jadi koreografer kepada apa yang dia nak buat tarian ke, sehingga tarian TikTok yang kita tengok, hingga kita tengok ada isu baru-baru ini viral. Ya, satu lagu yang cukup popular di Indonesia viral, juta orang minat tengok, dan ini menjadi suatu TikTok yang menjadi hits the notes orang panggil, ya, sebab satu viral lagu Indonesia yang mana mereka ini buat satu lagu yang dia menceritakan lirik tu tak ada masalah. Bagi anak dah check lirik tak ada masalah. Itu soal perjuangan hidup. Tapi bila dia masuk hanya ngomong Jawa dia tu, dalam alunan rentak Jawa dia tu, tiba-tiba dia berubah jadi hantu. Daripada wanita yang elok macam biasa, tiba-tiba dia berubah jadi hantu. Nak tunjukkan bagaimana the rebellion, rebel dia. Dia macam mana dia memberontak. Dia lantak korang lah, aku nak jadi hantu macam tu lah lebih kurang bahasa umumnya. Itu. Jadi hari ni dah jadi budaya bagi kita tiru benda-benda begini. Dan ini telah mendapat mendapat perhatian oleh para alim ulama dalam negara kita, dan mereka telah mengharamkan perkara tersebut. Dan kita kena ambil cakna isu ini. Sebab ramai nak jadi popular. Semua nak masuk dalam dunia fame. Semua nak masuk dalam into the light. Tapi mereka lupa cahaya di atas cahaya yang sebenarnya siapa yang bawa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu orang lupa. Tapi cahaya lensa kamera orang nak ingat. Dan kita tengok hari ini berapa banyak budaya aksi-aksi melampau. Khusus saya nak sentuh juga bagi peniaga-peniaga di luar sana. Apatah lagi peniaga-peniaga online waktu PKP ni. Berhemahlah dalam kita berniaga secara online. Tak ada masalah, berniaga itu bagus. Sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau kita melihat wanita yang berniaganya, lelaki yang berniaganya, khunsa yang menjadi peniaganya, atau yang tanda soal jantina yang menjadi peniaganya, tanpa memikirkan apa efek janji barang kita jual, yang ini masalah tuan-tuan dan puan. Ini menjadi satu fenomena dalam negara kita. Sekarang ni ulama-ulama pun acap kali dah nasihat, acap kali dah pesan, tetapi masih berlaku juga. Jadi mulakan agama dengan diri kita. Sebab ingat, apa yang kita buat, apa yang kita tiru, dan setiap orang yang mengambil daripada apa yang kita tontonkan itu, pastinya mereka ini tidak kurang akan dipertanggungjawabkan di yaumil mahsyar. Kalau benda baik yang dikongsi macam dalam laman ataupun medan husnul khotimah bicara ilmu ini, itulah yang bakal Datuk Dr. Haji Hassan Muhammad Ali akan perolehi bersama semua dengan fasilitator yang datang pada malam ini. Mudah-mudahan amin dapat dibentangkan sebagai satu hasanah di akhirat. Tapi kalau benda yang kemaksiatan, benda-benda yang merupakan satu perkara kita tengok menjadi asbab keburukan, ingat rakan-rakan sekalian, kita juga akan dipertanggungjawabkan. Sudahlah amal kita ini sedikit, sudahlah amal kita ini terlalu ciput berbanding dengan orang-orang terdahulu. Tak usah katalah para sahabat, orang-orang terdahulu cukup. Nenek-nenek moyang kita yang dulu solat 5 waktu, Masya Allah, dan begitu sekali fastabiqul khairat, bersegera buat benda baik, kita tak mampu menandinginya. Janganlah kita tambah dengan perkara-perkara yang akan membebankan lagi kita di yaumil mahsyar. Kenapa? Setiap apa yang kita lakukan tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Hadis menyesatkan manusia mungkin. Mereka begitu juga nanti mereka mempertanggungjawabkan kita di yaumil mahsyar. Yang kedua, yang terakhir tuan-tuan dan puan, last but not least, kita hari ini kita tengok apa yang kita bicarakan ini, Datuk Ustaz, semua orang saya fikir, semua yang menonton ini saya tak tahu berapa orang tuan-tuan dan puan, tapi saya nak bagi tahu, kadang-kadang orang akan berfikir bila kita berceramah. Orang akan juga turut berfikir apabila mereka mendengar suatu bicara kata itu. Tetapi satu benda yang tak ada bagi kita. Saya nak meneropong diri saya sebenarnya. Sekarang sudah sampai masanya di Ma'al Hijrah 1442 Hijriah ini, kita bukan jadi golongan hanya fikir, tetapi zikir. Fikir dan zikir.
Dengan fikir dan zikir inilah insya-Allah akan menatijahkan satu kalimah ilahi, anta maqsudi wa ridaka matlubi. Hakikatnya apa yang kita buat semua akan jadi asbab kepada kita, sama ada kita mati dalam husnul khatimah sebagaimana apa yang telah dibawa mesejnya, kempennya oleh Datuk sendiri, iaitu membuat suatu tempat khusus, tempat satu gudang, tempat satu penempatan yang khusus mereka yang ingin pergi mencari husnul khatimah insya-Allah, ataupun di sebaliknya tuan-tuan puan. Kerana dalam hidup kita ini, rambut panjang macam saya mungkin, serban panjang macam Ustaz Ahmad Syahadan mungkin, yang janggut panjang macam Datuk mungkin, semua yang di luar sana apa juga pakaian dan fashionnya. Tapi yang paling penting, apabila orang-orang mengusung jenazah kita masuk ke dalam liang lahat, Ya Allah. jenazah ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan dosa-dosanya, sekaligus akan menyebabkan mereka ini dimasukkan ke dalam golongan yang mati husnul khatimah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih tuan-tuan ya. Kita berbincang pada malam ni 1 jam 25 minit tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Nampaknya tuan-tuan para penonton masih berada di sana. Saya tengok tuan-tuan dalam kita penyapa tu nampaknya sangat baik pada malam ni. Antara saya rasa hits yang agak tinggi dalam kita mempunyai program waktu malam seperti ini. Alhamdulillah. Dan pada masa yang sama tuan-tuan dan puan kita mengharapkan supaya program-program yang seperti ini bukan saja diteruskan, bukan saja kami meneruskan, tapi tuan-tuan dan puan-puan di mana tu tuan-tuan berada, tuan-tuan like and share, bagi tahu kawan-kawan kita, tag kawan kita. Ada seorang penceramah tuan-tuan, Ustaz Abdul Razak Al-Masri, Syekh Abdul Razak Al-Masri, tuan-tuan yang akan bersama dengan kita minggu depan ni tak salahnya. Sekali lagi, dia mengatakan setidak-tidaknya satu klik kita tuan-tuan dan puan bagi tahu manusia-manusia tentang apa yang kita lakukan sekarang ini misalnya, itu pun sudah merupakan satu usaha dakwah daripada tuan-tuan. Itu pun sudah merupakan satu titik kebaikan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi janganlah tuan-tuan, janganlah kita sia-siakan peluang ini. Macam Akil sebutkan tadi, di COVID-19 ni tuan-tuan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok di sebaliknya, banyak di sebaliknya tuan-tuan, apa yang Allah datangkan kepada kita ini. Hanya tetapi di sebalik, nak tahu sebaliknya, hati yang memang tuan-tuan diadun sedemikian rupa saja yang tahu sebaliknya. Tapi hati yang tidak diadun, keras terus keras, membatu terus membatu, sampai akhirnya tak dapat apa-apa daripada COVID-19 ini tuan-tuan dan puan. Kita harapkan insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Saya harap satu masa nanti kita bertemu lagi tuan-tuan. Saya nak buat pengumuman sikit saja. Yang pertama tuan-tuan untuk besok kita dah jadualkan, sebenarnya ada yang 9.15 besok. Tapi saya ada keuzuran besok. Saya diamanahkan untuk memoderatorkan program khas Forum Perdana Ehwal Islam khas disalurkan melalui RTM TV1. Rasanya saya dah lama betul tak menjejakkan kaki ke televisyen ni. Jadi insya-Allah dengan dia punya ahli panelnya Dr. Ravi, kemudian tu Farid Ravi, kemudian tu Profesor Madya, Dr. Sharifah Hayati, Nur Hayati, dan satu lagi of course lah Ustaz Datuk Badli Shah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tak ada siaran apapun, yang itu pun live tuan-tuan. Kita dah tengok, dah berhubung dengan mereka, yang mana followers, likers, siapa saja yang biasa dengan kita, dengan grup kita ini, dapat terus bersama-sama dengan mereka pada malam besok insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita harapkan insya-Allah, kita harapkan Allah sayang kita, Allah kasih kita, Allah cinta kita, dan Allah terima sedikit apa yang kita lakukan ini tuan-tuan dan puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.